Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wal salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa ma lahum huquq alaina sya'unillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita diizinkannya untuk berada dalam majlis yang termulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam dunia ini kita kena beribadah. Dan Allah janji kita ni semata-mata untuk beribadah kepadanya. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menjadi hamba-hambaku, untuk tunduk dan patuh kepadaku. Sebab Allah jadikan kita, kalau tak ada Allah jadikan kita pun. Jadi nak beribadah kena ada ilmu. Kerana ibadah tu macam-macam caranya. Nak baca Quran kena ada ilmu baca Quran. Nak semayang kena ada ilmu semayang. Nak puasa kena ada ilmu puasa. Nak berzakat kena ada ilmu zakat. Nak nikah kahwin kena ada ilmu nikah kahwin. Apa saja nak mendidik mesti ada ilmu pendidikan. Jadi nak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, ibadah tak diterima oleh Tuhan. Al-amalu bi ghairi ilm mardud, kata Nabi. Amal tanpa ilmu ditolak, tak diterima oleh Tuhan. Bila ada ilmu nak diamal pula. Ya, tahu je tapi tak nak buat. Tahu kata, bila tanya tahu kata, tapi tak nak buat. Itu pun tak boleh juga, kena ada dua-dua. Ada ilmu, kena amal. Ya, kalau betul-betul percaya dan ada ilmu, kena amalkan ilmu itu. Baru bermanfaat. Kalau dah tak ada apa manfaatnya, orang yang ada ilmu tak ada amal seperti pokok yang tak berbuah. Apa gunanya? Apa tak gunanya? Pokok tak ada buah, batangnya je. Pokok punya banyak, 1000 pokok.
doyan. Musangking pula tu. Sepokok pun tak ada buah. Apa guna? Nah, tebang buat kayu api. Itu guna. Lain tak guna lagi. Zaman dulu ada yang gunanya. Buat kayu menyala. Dari mana ada orang salah lagi dah. Orang kau buat je. Jadi ditebang ni gunanya. Itulah. Sebab tu nak ada ilmu. Bila ada ilmu kena diamalkan. Orang yang ada ilmu tidak beramal, dia lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Itu kata seorang ulama namanya Ibn Ruslan. Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam ma'azzabu min qabli abidil wasan. Orang ada ilmu tapi tak amalkan, dia lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Jadi bila ada ilmu, buat. Tahu ilmu untuk aurat tu wajib, buat. Tahu ilmu semayang tu wajib, buat. Tahu ilmu puasa Ramadan tu wajib, buat. Tahu ilmu ikhlas tu wajib, buat. Nah, sebagainya. Bila ada ilmu. Bila ada ilmu, beriman dan beramal soleh, baru layak masuk syurga. Ini janji Tuhan yang berjanji ni. Tuhan siapa? Mencipta kita. Pencipta kita, dia yang berjanji. Apa kata Allah? Tadi dah saya bacakan ayat mula-mula tadi. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Banyak ayat lain yang menjanjikan syurga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman artinya percaya betul pada rukun iman yang 6 tu. Amal soleh artinya apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Mayang cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, berpakaian cara Islam, akhlak cara Islam, semua ikut Islam. Baru terima dari Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tak terima ya. Kalau kita betul-betul beriman dan amal soleh, Allah akan hadiahkan kita dengan syurga. 8 syurga Allah nantikan ya. Jadi untuk pagi ni kita sambung lagi pembacaan kita tentang syurga. Muka surat 204. Betul? Tajuknya kamar-kamar syurga. Tahu kamar? Bukan nama orang kamar ni. Kamar tu apa? Bilik-bilik dalam syurga. Ada kamar, ada bilik ya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, telah berkata Nabi SAW, maukah kalau aku terangkan kepadamu tentang kamar-kamar syurga? Hendakkah kamu kalau aku kabur beri komen tentang bilik-bilik syurga tu? Hendak kita nak? Rasulullah tanya sahabat. Kalau kita yang bertanya sahabat, tanya Rasulullah, hendak kata tak? Dia nerangkan tentang bilik-bilik syurga tu. Tentu kata hendak ya. Kami menjawab, terangkanlah ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Itu betul. Ya Rasulullah. Tak betul tu. Ya Rasulullah. You tu ganti dengan A ya. Ya Rasulullah. Berkata, terangkanlah ya Rasulullah. Berkata Rasulullah. Ini betul Rasulullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dalam syurga terdapat kamar-kamar. Ada bilik-bilik dalam syurga tu. Kalau rumah kita aja ada bilik, dalam syurga pun lagi banyak biliknya. Ya. Sungguh dalam syurga terdapat kamar-kamar yang terbikin dari permata-permata yang kelihatan zahirnya, dari batinnya. Di dalam dia nampak keluar, dia nampak zahir pun nampak, batin pun nampak ya. Dan batinnya dan zahirnya apa? Tembus. Zahirnya tembus dipandang mata seperti kaca. Dari dalam nampak keluar. Macam kita nengok cermin lah, cermin keluar tu nampak tak? Macam itulah. Dari dalam tu nampak pemandangan di luar. Seperti kaca. Di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Semua nikmat belaka.
Mana ada yang menyakitkan di dalamnya, mana ada yang buruk di dalamnya, semua mana ada yang menjemukan, menikmat, seronok, sedap macam yang dalam bilik-bilik ya. Itu syurga. Penuh dengan kenikmatan dan kelazatan. Ya, tak ada yang tak sedap. Tak ada pun tengok dia mentah, tak ada. Sedap je. Dalam syurga tu ada berapa nikmat yang Allah sediakan? Puan-puan, saya dah cerita sini dah. Dalam syurga ada berapa nikmat Allah sediakan? Berapa peratus? Berapa peratus? 99%. Yang ada dalam dunia ni berapa peratus? 1% saja. Itu pun tak terbilang dia kita. 1% nikmat dunia ni tak terbilang dia kita. Betapa kalau 99% lagi tak lalu kita nak bilang ya. 1% kata Tuhan tak terbilang dia kamu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kata Allah. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah dalam dunia ni, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Tak terkira oleh kamu. Itu baru 1%. Tambah lagi 99% lagi dia kata. Terlalu banyak ya. Penuh dengan kesukaan, penuh dengan keseronokan. Ya, kelazatan yang tak pernah dilihat mata. Mata tak pernah nemoknya. Cantiknya, lawanya, menariknya, egiknya. Tahu ke egik apa ni? Egik tu cantik benar tu. Dalam syurga. Mala ainur ra'at, kata dalam bahasa Arabnya, mala ainur ra'at. Itu Allah ngabur dalam hadis kursi. Ya, kata Allah apa? A'dadtu li ibadi fiha mala ainur ra'at. Aku sediakan untuk hamba-hambaku di dalamnya, dalam syurga tu, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar, sedapnya, merdunya, lazatnya, hebatnya. Wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita pun. Terlintas pun tak ada. Nak bayang pun tak tahu, macam mana nak bayang. Terus kan nak cerita, nak bayang pun tak tahu. Itu syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Jadi kalau nak masuk syurga, syarat ada berapa tadi? 2 je. Beriman dan beramal soleh. Tidak pernah dilihat mata dan didengar telinga. Telinga betul nak dengar, merdunya, sedapnya. Mendengar itu kami bertanya. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul. Buat siapakah? Buat siapakah? Kamar-kamar itu ya Rasulullah. Itu betul kan ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, betul. Ya Rasulullah. Siapa yang dapat kamar tu? Siapa yang dapat bilik-bilik syurga tu? Ya Rasulullah. Kami tanya Rasulullah. Baginda menjawab. Berkata Rasulullah, bagi orang-orang yang menyebarkan salam. Satu, bagi salam. Bagi salam kepada siapa-siapa yang kita jumpa, sama dia kenal atau tak kenal. Kemudian kedua, menyumbangkan makanan. Bagi makanan. Sedekah makanan, bagi-bagi makanan ya. Yang kedua, menyumbangkan makanan. Betul. Terus berpuasa dan bangun tengah malam. Kemudian berpuasa itu terus aja. Sampai tengah malam. Berpuasa bukalah, tapi di hari-hari ada selalu puasa sunat ya. Tengah malam bangun. Jangan meroloh aja. Apa buat tengah malam bangun? Semayang, baca Quran, lagi zikir, lagi selawat, lagi tasbih, lagi tahmid, lagi tahlil dan sebagainya. Itu tengah malam. Jangan meroloh je buat mati aja. Tapi isteri-isteri dengar elok isteri ni semua ni. Sebelum bangkit minta izin dulu dari suami. Kalau ada suami minta izin dengan suami. Jangan terus bangkit je.
Jangan suruh suami tengok udah tak ada dia tempat tidurnya. Jangan apa. Kena minta izin. Bukan tiap malam. Kaburlah saya malam-malam nak bangun ya bang. Bolehkah saya bangun tengah-tengah malam? Nak semayang, nak baca Quran, nak zikir, nak wirid, nak tasbih, nak tahmid. Apa jawabnya? Tekan dia kata tak usah. Kalau ada suami orang itu pun tak guna punya suami lah. Bangkit lah, tak ngapel lah. Ya, waktu boleh bangun ya. Itu isteri. Jaga baik. Kerana dia mesti mencari keredaan suami dia dulu. Jadi itu sebarkan salam, kemudian bagi makanan. Edarkan makanan kepada orang ramai. Berpuasa banyak dan bangun tengah malam mengerjakan sembahyang sedangkan manusia lain tidur. Itu kalau orang lelaki buat tak payahlah minta izin dengan isteri pula. Isteri saja kena minta izin dengan suami. Suami tak payah minta izin dengan isteri. Dia bangun aja lah. Mayang. Rasulullah itu kalau kerja dia bangun betul digeraknya Aisyah dan sisi yang lain dikawannya. Ada belum diminta izin belum dah ya? Kami bertanya lagi, siapakah yang sanggup melakukan yang demikian itu? Siapa boleh buat apa itu? Kami tanya kepada Rasulullah. Apa jawab Nabi? Menjawab Rasulullah. Umatku sanggup melakukan yang demikian itu. Umat aku tu boleh. Puan-puan ni pun boleh. Boleh tak bangun tengah malam? Paling komannya pagi-pagi itu awal sikit lah bangunnya. Kalau tengah malam tak boleh pukul 2 ke pukul 3. Paling komannya pukul 4 ke atau pukul 4.30 ke pukul 5 ke. Bangun dulu. Mayang dulu. Mengujung apa tu ya. Tapi itu saya kata dia kalau ada suami minta izin dengan suami dulu. Dia nak bangun. Jadi umatku sanggup melakukan yang demikian kata Nabi ya. Dengarkanlah siapa yang bertemu dengan temannya, dia ucapkan salam, jumpa dengan kawan, bagi salam. Jangan diam aja. Bagi salam jangan. Assalamualaikum tu ya. Assalamualaikum ni. Mukum ni. Baca betul-betul Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Itu orang Melayu. Orang Melayu Assalamualaikum. Panjang mukumnya. Itu orang Melayu. Tak betul tu. Dia mesti Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Macam kita lepas mayang lah. Salam lepas mayang tu. Assalamualaikum. Tu. Okey apa? Mana kita? Umatku sanggup melakukan yang demikian itu. Dengarkanlah siapa yang bertemu dengan temannya dan ucapkan salam, itu berarti yang ia menyebarkan salam. Jadi kawan bagi salam. Macam saya datang tadi ramai bagi salam. Alhamdulillah. Betul tu. Ramai bagi salam. Kalau cuma seorang bagi salam juga. Cuma kalau ada fitnah jangan bagi salam. Itu salam kata namanya. Tahu salam kata? Dia nak ngorak perempuan Assalamualaikum. Itu salam kata. Jangan. Nak salam you ikhlas semata-mata kerana Allah. Allah tahu dah apa yang dalam hati kita. Tahu ya. Ikhlas kita ikhlas semua Allah tahu lah ya. Jadi bagi salam tu. Siapa yang bertemu dengan temannya, dia ucapkan salam. Itu berarti ia menyebarkan salam. Siapa yang memberi makan akan anak isterinya, bagi makan pada anak isteri itu. Nombor 1 anak isteri dulu. Orang lain ya. Sampai kenyang. Berarti telah menyumbangkan makanan. Artinya dia menyebarkan makanan tu. Ada nombor 2 lah tu.
Bagi salam satu, dua bagi makanan, dan berdua, nombor tiga bangun tengah malam, sembahyang dan sebagainya. Itu perbuatan yang baik, ya. Berarti ia telah menyebarkan salam, dan siapa yang beri makanan akan anak istrinya sampai kenyang, ya, berarti telah menyumbangkan makanan. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau tak boleh yang sudah puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, dan 3 hari setiap bulan tu 3 hari menjonan, 3 hari menjonan, awal bulan lagi, pertengahan bulan lagi, ujung bulan. 3 hari setiap bulan. 1 bulan, 15 bulan, 20, 30 bulan, atau 29 bulan. Tengoklah bulan ujung untuk apa, ya. 3 hari. Itu digalakkan tu, ya. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan 3 hari setiap bulan, berarti terus menerus berpuasa. Dia macam puasa selokoh lah, macam terus menerus puasa. Walaupun dia tak puasa, tapi dia kira dapat pahala puasa itu. Dan siapa yang melakukan sembahyang Isyak sebagai sembahyang terakhir dengan berjemaah, berarti sembahyang malam sedang manusia lain tidur. Tapi kalau berjemaah Isyak tu kira macam sembahyang malam tu. Sahabat dulu lelaki, perempuan boleh dah sembahyang Isyak berjemaah? Boleh, kalau tidak timbul fitnah, ya. Boleh. Tapi kalau sampai fitnah, jangan main rumah lagi baik. Faham ke wahai wanita-wanita? Di rumah lagi baik kalau seorang-seorang. Tapi kalau tidak ada fitnah, kalau datang dengan anak, datang dengan suami, datang dengan apa, adik-adik ramai-ramai, tak apa, itu boleh, ya. Kalau tidak timbul fitnah, tak ada. Dan sebagainya. Tak boleh. Kerana dia bukan fardu pun, dia bukan wajib pun. Tapi dapat pahala sunat. Kalau dia sembahyang berjemaah tu dapat pahala tu. Tapi boleh tak isteri dapat pahala? Dia tak sembahyang, tak ada berjemaah, dia boleh dapat pahala? Boleh kalau suaminya berjemaah, suami datang surau, dia bantu suami itu datang ke surau umpamanya, sediakan pakaiannya, kemaskan suami itu, dan sebagainya. Dia dapat pahala sekali. Macam dia main berjemaah juga. Kerana sembahyang Isyak berjemaah tu dia dapat pahala seolah bangun separuh malam. Isyak dapat separuh malam. Esok subuh kalau dia berjemaah juga dapat apa? Sepanjang malam. Seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Kalau tiap hari, bayangkan perempuan, tiap hari suami perempuan tu, subuh berjemaah, Isyak berjemaah, subuh berjemaah, Isyak berjemaah. Satu hari dapat berapa? 1,5 malam. 1,5 pahala sembahyang malam. Kalau umurnya 80 tahun, berapa? Tiap malam dapat 1,5. Oh, sikit banyak pahalanya. 120 lebih malamnya. Berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni anak Abbas. Belum lagi, ada lagi ni. Manusia tidur maksudnya ialah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia tak nak sembahyang apa? Nasrani, dia tak ada sembahyang kali kita pun. Dan juga Majusi, itu mereka yang tidur. Yang lain tu Nasrani dia tidur, tak ada bangun malam. Dia juga Yahudi dan juga Majusi. Majusi itu penyembah api, ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap orang yang masuk syurga itu mengetahui akan tempat-tempat mereka masing-masing. Dia masuk syurga, dia tahu tempat-tempat dia. Ini rumah anu, ini rumah syanu, ini rumah syanu, ini malaikat syanu, ini malaikat syanu, ini kamar syanu, ini kamar syanu. Tahu je dia, ya. Tempat masing-masing. Tanpa ada orang yang menjadi petunjuk jalan. Tak ada siapa menunjuknya. Dia terus dia masuk dalam rumah dia sendiri, ya. Terus dia masuk bilik dia sendiri saja. Dia dah tahu. Seakan-akan tempat-tempat rumah dan kamar. Seakan-akan tempat atau rumah dan kamar itu sudah lama mereka
kenali. Macam dah tahu je. Masuk masuk rumah, masuk dalam bilik. Dia tahu je. Tak ada boleh silap lah, tak ada silap masuk bilik orang, tak ada. Itu kalau ada syurga, yang layak masuk syurga lah. Jadi terus adalah kamar mereka tu. Demikian pula maksud firman Allah. Apa kata? Dan Allah dan Allah masukkan mereka itu ke dalam syurga yang sudah apa? Ditentukan kepada mereka. Surah Muhammad. Ayat Surah Muhammad ayat 6 ya. Surah Muhammad ayat 6. Kita cari surah Muhammad ayat 6. Surah Muhammad ayat 6. Surah Muhammad ayat 6. Surah Muhammad. Jumpa. Surah Muhammad ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Yang ketiga jumpa. Yang keempat jumpa. Yang ke-6 baru jumpa. Pendek aja. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Wa yudkhiluhumul jannata wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Artinya masuk mereka dalam syurga dan segala bilik-bilik untuk mereka. Dia tahu ni dan Allah memasukkan mereka ke dalam syurga yang sudah yang sudah diberitahukan kepada mereka. Dia dah tahu. Bilik mana dia tahu lagi ya. Baik. Itu kamar-kamarnya. Kamar apa? Bau-bau harum di syurga. Di syurga tu ada haruman. Mana ada busuk syurga? Mana ada nak muntah hancurnya? Mesti bau wanginya je ya. Syurga. Yang nak muntah hancur mana? Di neraka. Di neraka tak ada yang wangi. Tak ada yang sedap. Tak ada yang lezat, tak ada yang enak, tak ada yang selesa. Anak menderita aja di dalam neraka. Dan syurga tak ada penderitaan. Tak ada duka cita. Tak ada marah. Tak ada dengki. Seronok aja ya. Tengok apa baunya. Baunya harum, wangi. Bau syurga tu wangi mana? Bau syurga tu boleh tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Boleh tercium bau syurga. Punya wangi. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Amr telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membunuh salah seorang zimmi itu apa? Kafir zimmi, kafir yang tidak beragama Islam tapi tinggal dalam negara Islam, tidak akan dapat mencium baunya. Kafir zimmi itu tak boleh bunuh. Yang boleh dibunuh kafir apa? Harbi. Kafir itu kafir harbi yang menentang Islam, yang berperang dengan Islam, itu harbi. Harbi itu yang kita musuhi. Macam Yahudi sekarang tu harbi belakang tu. Kerana mereka kerjanya bunuh orang Islam aja. Kalau kafir zimmi belum. Kafir zimmi itu kafir, tapi dia cuma tak masuk Islam, cuma dia lunak dengan orang Islam. Tak mengganggu ketenteraman orang Islam. Itu kafir zimmi ni ya. Namanya kafir zimmi. Jadi jangan dibunuh. Kafir zimmi itu haknya, dia ada hak untuk memelihara hartanya, ada hak untuk keluarga dia, ada hak untuk pendidikan dan sebagainya. Ada hak duduk dalam negara Islam. Itu namanya zimmi ya. Telah bersabda Rasulullah, siapa yang membunuh salah seorang zimmi, iaitu orang yang tidak beragama Islam, yang tinggal dalam negara Islam, tidak akan dapat mencium, tidak akan dapat mencium bau syurga. Sedangkan bau syurga, baunya syurga itu amat harum dan dapat
dibawi, dapat dibawi dari perjalanan 100 tahun, ni 100 tahun ya. Ada keterangan lain kata 500 tahun. Boleh tercium baunya dari jarak. Ini bukan konon. Dari jarak apa? Dari 100 tahun. Dalam hadis-hadis yang lain pula diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, Abu Naim dan lain-lainnya diterangkan bahawa bau syurga itu dapat dicium di jarak 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Yang hadis lain kata 500 tahun. Dan 1000 tahun pada. Dari 1000 tahun punya perjalanan. Itu punya wangi syurga itu ya. Sampai tak nak kan? Itu keadaan dalam syurga. Tak ada busuk. Bukan macam apa? Dalam syurga tu tanda mana ada? Kerana kita makan apa jadi? Perempuan makan kenyang. Dia yang kenyang tu keluar macam mana? Jadi apa? Jadi peluh. Peluh tu pula lebih wangi daripada bau kasuri. Tahu kasuri? Ya Allah, tak tahu apa kasuri je. Kacang hijau, rebus, balik-balik dengan tepung tu goreng ya. Itu kuih kasuri. Kasuri tu air wangi. Air wangi dalam syurga. Dia buat daripada lemak kejang. Paling wangi kasuri dia ya. Cakap Arabnya misk, min sin kap, miskun ya. Itu air wangi syurga. Baik, kemudian semakin indah. Syurga tu mana ada yang buruk. Apa pun dalam syurga tu semua cantik belaka. Kaldai cantik. Padahal dalam dunia ni kaldai cantik ke buruk? Dalam dunia ni kaldai cantik ke buruk? Buruk. Tapi dalam syurga cantik. Burung campur pun cantik dalam syurga. Anjing pun cantik. Ada dah anjing macam syurga, perempuan? Ada dah? Cantik punya anjing. Dalam dunia ni cantik kan anjing? Mana cantiknya? Ayo lihat jadi keluarnya. Esok dalam syurga tu cantik. Ada dah anjing masuk syurga, siapa namanya? Nama anjing tu apa? Lassie ya. Doggy ya. Apa namanya? Qitmir. Sebut Qitmir. Anjing kepunyaan Ashabul Kahfi. Namanya Qitmir ya. Itu anjing syurga. Cantiknya ya. Jinak aja. Ada najis ke? Boleh tak pegang anjing syurga? Boleh. Anjing syurga boleh. Dalam dunia ni jangan pegang anjing. Kerana dia termasuk dalam golongan najis mughalazah. Kerana dia basuh 7 kali basuh, 7 kali ayuh. Salah satu ayuh campur dengan tanah. Itu di dunia ni. Tapi esok boleh pegang. Boleh cium. Boleh jilat je tentang apa? Wangi baunya. Hadrat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan Khalaf bin Hisham dan Khalid bin Abdullah dari Yazid bin Abu Ziyad dan Abdullah ibn Hars dari Ka'ab bahawa saban Allah melihat akan syurga, setiap kali Allah nengok syurga, Allah selalu berfirman kepadanya, baguslah, baiklah bagi perbuatan, bagi penghuni-penghunimu, bagus penghuni-penghuni kamu tu. Kata Allah puji penghuni syurga tu. Dengan firman itu syurga itu akan sentiasa bertambah bagus, bertambah indah. Makin lama makin cantik, makin lama makin cantik, makin lama makin cantik di syurga ya. Apa saja. Pakaian makin lama makin cantik, makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Kenderaan makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Orang ni pun makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Mana dia najis? Dalam syurga ada ke najis? Dalam dunia ni ada najis tak? Perempuan dalam syurga ni, dalam dunia ni ada najis? Sikit banyak kan? Bagi dalam tidur kisah mata ada apa? Ada tak mata. Sedap ke? Cantik ke tak mata tu? Korek telinga ada apa? Tak telinga. Korek hidung ada apa? Tak hidung. Nyerongin nampak apa? Tak gigi. Dalam perut ada apa? Dalam perut ada apa? Ada tongnya. Itu dalam dunia ni. Tapi dalam syurga mana ada tai?
Mana ada tandas? Makan kenyang, dia tak ada pula nak berak, tak ada. Dia jadi apa? Jadi peluh. Dan peluh pula lebih wangi daripada kasturi. Atau dia jadi angin. Angin pula bila keluar angin tu bau ubut orang ciumnya. Kenapa? Wangi angin tu ya. Dalam dunia ni cetera keluar kena angin dalam dunia ni. Pot, macam orang belakang. Orang depan keluar angin, orang belakang tu dah. Pesan ya. Tapi di syurga besok asal keluar je angin, dengar je bunyi pot tu berkebut dia menciumnya. Kerana wangi benar ya. Itu hebatnya. Jadi baik benar dalam syurga itu ya, sentiasa bertambah bagus, bertambah indah selalu. Dan demikian pula lah semua hal, semua alat apa saja. Semua makin lama makin cantik, makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Semua alat perabot dan semua isinya termasuk manusia-manusia yang masuk syurga. Semua cantik belaka. Walaupun dalam dunia ni buruk no apanya. Hitam legam. Tapi esok dalam syurga tu cantik belaka ya kalau dapat masuk syurga ya. Ya. Ada tak bertongkat dalam syurga? Tongkat ada, tapi bukan untuk kerana dia terpaksa minta tolong berjalan dengan tongkat dah. Dia ada, tapi untuk seronok-seronok aja ya. Untuk menandakan kemegahan dia. Ada tongkat dalam syurga kan? Tak ada, tapi tanda kemegahan aja. Dalam dunia ni ada tongkat tak? Ada. Yang bercakap ni tongkat tak? Ada. Itu tongkat dalam syurga ya. Baik. Jadi itu keadaan dalam syurga ya. Semua alat perabot dan semua isinya termasuk manusia-manusia yang masuk syurga, mereka selalu bertambah bagus, bertambah indah dan bertambah ayu, tambah cantik. Ayu tu cantik lah. Gadis yang cantik mungkin ada gadis ayu ya, cantik. Dan kekal selamanya. Cantik itu kekal selama-lamanya. Dalam dunia ni, dengan dunia ni cantik yang kekal ke? Tak ada. Tengah muda, umur belasan tahun, cantik lah. Udah umur 40-an. Udah umur 40-an, macam mana? Udah berkedut dah. Udah berkedut kulit tu. Gigi udah tak pandang. Banyak udah tak ada. Betul tak? Jalan pun dah jengkot-jengkot. Ya. Lagi apa? Cakap pun dah telo-telo bunyinya. Tamak yang cakap ni udah 81 tahun. Jalan pun dah ngencut-ngencut je jalan ya. Nak bertongkat. Boleh tak boleh lagi. Tapi di syurga tu makin lama makin hebat, makin lama makin cantik, makin lama makin bertenaga. Syurga ya. Bertambah indah dia tu. Mereka selalu bertambah bagus, bertambah indah dan bertambah ayu dan kekal selama-lamanya. Tidak akan mati-mati. Mana ada mati dalam syurga? Sakit pun tak ada. Ada darah tinggi tak di syurga? Ada kencing manis dah? Lagi apa? Ada gaul dah? Tak ada, sihat walafiat yang syurga ya. Tidak mati-mati atau lenyap buat selama-lamanya. Terbalik dengan proses kehidupan di dunia. Di dunia ni makin lama makin kendor, makin lama makin berkedut, makin lama makin kecut, makin lama makin lemah, makin lama makin apa tak lalu dan sebagainya. Itu dalam dunia ni. Seperti hidup dalam dunia ni fana turun tiba binasa. Terbalik dengan proses kehidupan di dunia fana ini, fana turun lama-lama binasa, hilang habis. Di mana semua orang dan barang mengalami proses semakin lemah. Jelek, apa tu jelek? Buruk, atau meluatkan, tu jelek. Rosak, akhirnya mati. Ya, itu dalam dunia ni. Dah sampai masanya mati ya. Baik. Kemudian keadaan umum. Umum yang syurga macam mana keadaannya? Firman Allah Ta'ala. Ini ayat lagi ya, surah Sajadah. Ayat 16, surah Sajadah ayat 16.
tidak ada yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda pendingin mata. Sejuk mata tengoknya. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Surah Jadah ayat 16. Tengok mana surah Jadah. Mana bunyi ya? Surah Jadah ayat 16. Ayat 16. Ayat 16. 11 jumpa. 13 jumpa. 14 jumpa. 15 jumpa. 16 baru tengok. Apa dia? Tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekali lagi. Tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cakap Melayunya apa? Tidak ada yang tidak ada yang mengetahui. Tatajafa junubuhum, tak tahu siapa. Anil madadi, tak tahu. Tidak ada yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda pendingin. Qurrata ayun. Maka tajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Itu penjuk mata ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu begitu juga. Tidak ada mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda pendingin mata sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka buat. Bima kanu ya'malun. Penyejuk mata aja. Nengok seronok aja nengoknya, sejuk mata nengoknya. Nengok isteri sejuk aja. Tak ada nak nampur aja rasanya. Nengok anak sejuk aja. Dan apa sajalah. Itu di syurga. Di syurga ya, bukan di dunia. Di dunia tak tentulah. Baik, selain apa yang telah diterangkan Allah dengan firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih banyak perkara-perkara ataupun hal-hal, benda-benda dan kesenangan-kesenangan yang tidak diterangkan. Mana nak nerangkan? Dia ada 99% lagi. Tak tahu nak nerangkan pun. Nak bayang tak ada. Tak dapat nak dibayang dengan kehebatan, kenikmatan syurga. Nak dibayang tak boleh. Itu sekadar cerita. Lintasan hati pun tak tahu macam mana keadaannya. Macam mana nak nerangkan? Masih banyak lagi. Masih disembunyikan dan tak seorang juga di antara manusia yang mengetahuinya. Manusia tak tahu. Nabi-nabi pun tak tahu. Malaikat tahulah, kalau malaikat duduk di syurga, dia dalam syurga tahulah. Nabi tak tahu lagi. Tidak ada yang mengetahui. Yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berbahagia dapat masuk ke dalam syurga itu nanti. Kalau dapat masuk syurga, baru dia tahu kehebatannya, kelazatannya, kesedapannya, keseronokannya, kebahagiaannya, baru tahu. Tak, kita nak masuk syurga. One more time. Tak, kita nak masuk syurga. Kalau tak, balik ke nyemur kain kita dada ya. Balik ke ngumpat anu dapat syurga ke? Nak masuk syurga ada berapa syaratnya? 2 je. Apa syaratnya? Beriman dan beramal soleh. Beriman dulu. Percaya betul rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Percaya betul. Bila kita percaya betul Allah tu nampak aja, berani ke nak nyemur kain kita dada. Berani ke nak minum arak. Berani ke nak nari di karaoke. Dia nampak, dia tahu Allah tu nampak aja. Kalau dia sedar Allah tu dengar aja, berani ke nak mengumpat.
Berani kena mencarut. Berani kena mengadu domba. Berani kena maki orang. Allah dengar je. Tak usahkan maki orang, tak usahkan mengadu domba. Niat pun tak berani. Kenapa tak berani? Kenapa tak berani niat? Apa dalam hati kita tu Allah tahu dah. Tahu. Apa niat dalam hati kita tu semua Allah tahu. Jadi niat nak buat jahat pun tak berani. Kerana Allah tu mengetahui. Itu beriman. Yang kedua, beramal soleh. Apa itu amal soleh? Buat apa saja ikut cara Islam. Pakaian cara Islam, mencari rezeki cara Islam, berniaga cara Islam, nikah kahwin cara Islam, berinteraksi sama manusia cara Islam, yang bersahabat cara Islam. Apa saja ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan amal soleh, dijanjikan syurga. Banyak mana ayat Quran yang menjanjikan orang yang beriman dan amal soleh itu dengan syurga. Baik. Selain apa yang diterangkan Allah dalam firman-firmannya dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih banyak perkara-perkara atau hal-hal, benda-benda yang kesenangan-kesenangan yang tidak diterangkan, masih disembunyikan, yang tidak seorang juga di antara manusia yang mengetahuinya, yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berbahagia, yang dapat masuk syurga lah, yang dapat masuk tahu lah dah. Dalam syurga itu nanti. Jadi apa-apa yang diterangkan itu masih sedikit, masih banyak dan lebih banyak hal-hal yang disembunyikan. Kalau semua keadaan, perkara, hal-hal yang ada dalam syurga itu diterangkan, maka tidak cukup air seluruh samudera nak dijadikan tinta untuk menuliskannya. Kerana terlalu banyak. Walaupun air lautan tu tak cukup nak jadikan dia jadikan dakwah untuk menulis segala benda-benda dalam syurga tu. Tak cukup. Kenapa? Terlalu banyak. Pada air laut banyak ke sikit, perempuan? Banyak, tak cukup air tu, kering semua air laut tu. Nak nuliskan segala nikmat-nikmat syurga tu ya. Itu dia ya. Terlalu banyak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tu. Asalnya apa? Paling mulia, termulia. Wa tak tahu apa itu wa. Wa tu apa? Dan. Jalla tu apa? Jalla artinya agung. Jadi mulia dan agung. Paling mulia dan paling agung. Siapa tu? Siapa yang paling mulia dan paling agung? Allah, ya, Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang paling mulia dan Allah yang paling agung. Jadi itu dia. Telah berfirman Allah Azza wa Jalla, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terkhayal dalam khayal manusia. Nak fikir pun tak boleh, bayang pun tak boleh. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Itu dalam syurga. Segala apa yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu semuanya adalah apa-apa yang ada persamaannya dengan apa yang telah dilihat, didengar dan terkhayal dalam khayal manusia saja. Kita boleh bayang aja pun tak boleh ke? Bayang tak boleh. Hebatnya kecantikan bidadari syurga tu, keenakan makanannya, keelokan mutiara-mutiaranya, maligai-maligai macam mana, dan sebagainya. Semua tu dalam syurga. Tak pernah kita tengok cantiknya, tak pernah kita dengar merdunya, dan tak pernah terlintas di hati kita macam mana keadaannya. Itu syurga ya. Ada orang tanda? Ada orang tanda syurga? Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dari bapaknya, dari neneknya, bapak dari nenek ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seorang penghuni syurga datang ke dunia ini dengan memakai perhiasan gelang
maka sinar dan gelangnya dari gelangnya itu, sinar dari gelangnya itu akan mengaburkan akan sinar matahari. Habis lenyap jadi sinar matahari itu, gelap matahari itu, karena dikuasai oleh sinar gelang. Gelang itu bercahaya-cahaya, mengatasi sinar matahari itu. Akan mengaburkan akan sinar matahari, sebagaimana sinar matahari itu mengaburkan akan sinar bintang-bintang. Tengok siang, nampak bintang tak? Nampak ada cahaya bintang waktu siang ni? Ngapa tak nampak? Ngapa tak nampak? Dikaburkan oleh sinar matahari. Itu tak nampak bintang. Esok kalau gelang surga tu, mata orang ahli surga tu datang ke dunia, dia pakai gelang, habis matahari itu gelap jadinya. Karena sinar itu mengkaburkan sinar matahari. Tahu? Faham kan ni? Jadi gelap matahari itu, tak nampak matahari itu. Karena cahaya yang banyak, yang kuatnya cahaya daripada gelang surga. Itu kalau gelangnya, kalau kantainya, apa saja lah ya. Itu cahaya dari surga. Hebatnya cahaya surga itu. Sebagaimana sinar matahari itu mengaburkan akan sinar bintang-bintang. Dalam hadis lain diterangkan, sekiranya seorang wanita surga datang ke dunia ini dengan wangi-wangiannya, maka akan penuhlah seluruh permukaan bumi ini dengan bau yang wangi. Seorang aja wanita surga tu, ahli surga, datang ke dunia ni, belum kiamat lah sekarang ni. Katakanlah Aisyah tu datang ke dunia ni. Aisyah tu isteri Rasulullah, ahli surga ke bukan? Puan-puan, ahli surga ke bukan? Ahli surga tu kalau dia datang sekarang ni, belum kiamat lagi, dengan wangi-wangiannya, habis dunia ni, wangi belaka. Bukan di tengah keruh aja wanginya. Satu dunia ni. Di London wangi, di Washington wangi, di Melbourne wangi, di apa lagi? Di Australia wangi, di Afrika wangi, di Arab wangi, semua wangi belaka. Di Singapura wangi. Kenapa? Terlalu wangi, bau-bau syurga tu tahu. Kehebat kan? Sekiranya seorang wanita syurga datang ke dunia ini dengan wangi-wangiannya, maka akan penuhlah seluruh permukaan bumi ini dengan bau yang wangi itu. Semua akan tercium baunya. Bukan cuma keruh saja, satu dunia ni akan tercium baunya wangi itu. Hebatlah dunia syurga ni ya. Berkata Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Khadam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni diserahkan oleh maknya, nama maknya Ummu Sulaim, kepada Nabi dan kecil lagi. Jadi dia membesar bersama dengan Nabi. Tak pernah lekang dengan Nabi. Kemana Nabi ada lah dia. Dia macam khadam. Khadam tu pembantu lah, bukan hamba ya, pembantu Nabi dia. Bukan hamba. Hamba tu lain. Hamba tu dia disuruh, dia tak ada bergaji, itu namanya hamba. Ini khadam. Dia membantu Nabi aja. Bukan bergaji pun, tak ada. Ke mana Nabi ada dia. Itu namanya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik apa? Begitu juga Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri. Dan Abdullah bin Amru. Abdullah bin Umar. Amru itu Umar. Umar itu ya. Betul. Ibnul As dan Amru Ibnul As. Bagaimana kita harus menilai suatu tempat yang diciptakan sendiri oleh Allah dengan tangannya, untuk tempat yang bagi kekasih-kekasihnya, tentu penuh dengan rahmat, lagi apa? Keramat, kemenangan dan kenikmatan, sebagai kemenangan yang terbesar. Kalau Allah kasih, takkan dia bagi kita tu busuk bau tempatnya. Allah kasih kita, dia bagi apa? Tempat yang wangi, kamar-kamar yang wangi, yang hebat-hebat, malaikat-malaikat yang teguh, bunyi-bunyian yang indah dan sebagainya. Takkan bagi benda-benda yang kita benci ya. Itu dah. Begitulah maknanya ya. Kata dia ulama tadi,
kata Nabi Malik, Sa'id Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Amru Ibn As, dan sebagainya. Bagaimana kita harus menilai suatu tempat diciptakan sendiri oleh Allah. Allah ciptakan untuk kita. Oleh Allah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Bukan tangan Allah, teman-teman, tangan kita ni ya. Untuk tempat bagi kekasih-kasihnya. Kita ni kasih dia, mudah-mudahan lah ya. Kekasih-kasihnya tentu penuh dengan rahmat, dengan keramat. Keramat itu kemuliaan ya, itu karamah, kesenangan dan kenikmatan sebagai kemenangan yang terbesar. Suatu gedung tu apa? Tempat menyimpan harta, namanya gedung, tempat menyimpan alat-alat. Satu gedung indah ciptaan seorang manusia yang ahli saja. Susah seorang menilainya. Gedung yang manusia tu tempat dia nyimpan barang tu, dia nyimpan mic ke dalam tu, dia nyimpan apa alat-alat perkakaan tu, pun payah kita nak menilai ya. Susah orang menilainya dengan kata-kata. Apa lagi bikinan Allah. Kalau Allah menyediakan gedung tu, lagi kita tak boleh nak bincang pun, nak cerita pun tak boleh. Dengan tangannya sendiri, iaitu syurga, lagi tak boleh nak cerita ya. Ya. Bersiaplah dari sekarang untuk menyaksikan sendiri. Nanti insya-Allah bersiaplah untuk menyaksikan sendiri di syurga besok. Jadi siap apa? Siap dengan ibadah, siap dengan pahala, siap dengan takwa, siap dengan apa? Ketaatan. Jangan melakukan perkara-perkara yang Allah murkai ya. Baik, akan datang kita akan baca kesenangan di syurga. Kesenangan di syurga. Apa senang? Ya. Ada kena naik motor dalam syurga tu. Ada naik motor lah. Dari Bani kemari naik motor lah. Perempuan, dalam syurga ada apa? Ada pakaian. Pakaian tu ada apa? Ada sayap. Kalau ada pakaian pun ada sayap. Naik motor datangnya. Berhujan-hujan naik motor lah. Apa buatnya? Terbang aja lah. Ada yang nunggu taksi, ada nunggu bas, ada nunggu kereta api. Apa buatnya? Terbang je. Kadang-kadang Darussalam, kadang-kadang daripada Jannatul Khuld, kadang-kadang Jannatul Qarar, kadang-kadang Jannatul Ma'wa dan sebagainya. Itu kesenangan yang kita baca nak akan datang ya. Tahun depan ya. Tahun depan kesenangan di syurga. Lepas tu apa makanannya pun ada makanan pun ada, lepas tu ya. Macam-macam. Alright, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ya? Dan syurga ada kahwin tak? Ada. Ya. Kalau orang lelaki ada kahwin tak? Ada. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, orang lelaki dapat berapa? 72 orang bidadari. Bagi wanita-wanita yang tak ada suami dalam dunia ni, syarat dia beriman dan beramal soleh, layak masuk syurga, dia akan diberi suami besok di akhirat. Ya. Kalau dia ada suami dulu lah. Kalau suami itu masuk syurga, suami itulah jadi suami dia. Tidak boleh. Tidak boleh dah. Macam mana? Tidak boleh dah suaminya. Kalau tidak lain dah, Allah bagi suami lain. Syarat dia beriman dan beramal soleh, layak masuk syurga. Syaratnya layak masuk syurga. Dia akan beri suami daripada itu terpulang pada Allah lah nak bagi siapa ya. Suami tu ahli syurga jugalah. Takkan ahli syurga tu mencuri ke, nampur aja dah. Dia masih orang yang baik-baik lagi ya. Baik. Lagi?
Kalau dia banyak suami, mati suami kahwin, mati suami kahwin, mati suami kahwin, mati suami kahwin. Mana satu suaminya? Di surga tu semua soleh-soleh belakang. Yang mana satunya? Yang baik lah. Yang paling soleh antara suami-suami dia, yang paling takwa. Itulah jadi suami dia. Okey. Habis. Satu soalan je. Yang besar pahalanya Cina je. Dia nanya, yang lain tak. Yang lain tak nanya. Yang macam tak nak syurga aja. Nak ke tak nak syurga? Atau tak ada nanya apa? Orang patut kalau anda tu tanya dia mana rupanya, kamarnya macam mana, katilnya macam mana, bangkunya macam mana, mejanya macam mana dan sebagainya. Makanannya macam mana dan sebagainya. Ini tak macam-macam tak minat aja. Okey, sekian dulu. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dan dapat kita syurga yang kita idam-idamkan itu, ya. Semua orang mengidamkan syurga. Saya pun mengidam, perempuan pun mengidamkan syurga juga, ya. Alright, sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala